Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Sahabat-sahabat macam perjuangan. So insya-Allah ini tugasan kumpulan yang mana kita perlu menjalankan temu bual bersama 3 temu bual dengan ketua wanita dalam sebuah kampung. Okey, berbalik pada arahan yang doktor cakap ni kan. So 3 orang sahaja kan yang temu bual. Walaupun kita dah 6 orang. So 3 orang je lah. Ya, 3 orang. Macam tu. Ya. Okey, 3 orang sahaja, yang selebihnya bantu segi Dari segi nak buat verbatim semua tu. Laporan. Oh, maksudnya 3 orang akan temu bual. Oh, itulah. Saya ingatkan yang 3 temu bual ni akan diselipkan dalam video. Lebih cantik kan sebab lebih nampak gambaran benar. So kita nak buat juga kan yang tu? Boleh je. Boleh je mana-mana. Kita letak di bahagian lampiran. Mana kita nak kena tunjuk muka orang tu lah. Itu tak Nurul? Betul. Yang aku faham lah, peringkat awal untuk temu bual, kita just temu bual. 3 orang akan temu bual dan nanti kena tukarkan dalam Microsoft Word. Temu bual tu, verbatim tu, temu bual tu. Dan bila kita dah masuk dalam Microsoft Word tu, kita bentang pun dia dikira sebagai perbentangan juga. Betul tak? Ya. Asna okey? Okey. Okey. So, sebelum kita nak pergi lebih jauh, siapa yang siapa nak yang temu bual nanti? Nak tanya, kalau yang temu bual ni kan, ketua wanita tu contoh macam daripada parti politik ke boleh ke? Ni Boleh nombor 2. tu, dia punya arahan. Mana-mana parti politik. Arahan telah dikeluarkan. UPKK ke MPKK? MPKK. Boleh, tapi kena wanita. Sebab dia punya key informant dia memang wanita. Itu dia cakap tadi. Kau tanya juga doktor tadi. Doktor kalau lelaki memang tak boleh. So memang arahan dia memang kena perempuan. Perempuan Kiranya kalau teruskan Faiz. maksudnya mesti perempuan. Tak kisah dia ni persatuan ke, pertubuhan ke, pengurusi cawangan ke, mana ada politik lah. Itu yang dalam soalan lah. Kalau ketua kampung, selalunya ketua kampung ni memang latihkan politik dan doktor memang nak perempuan. Okay, apa soalan Nurul Anis Syuhada ni? Sebetulnya kalau ketua boleh lah kan. Aku ada tinggal kena Tak dengar sekali lagi. Contohnya macam ketua Puteri UMNO, aku adalah kena seorang kawan kakak aku tu. Boleh lah tu. Boleh lah nak interview dia. Tapi take time lah sebab dia pun bukan kat sini. So aku kena pergi rumah kakak aku lah. Kalau boleh yang memudahkan kita lah. Sama ada kampung tu kampung kita, kampung sebelah, yang tu doktor cakap. Kalau jauh nanti susahkan diri kita pula kan. So pilihlah yang mana mudah, yang mesti menepati arahan soalan. Tak kisah pun. Yang penting sama ada pengerusi persatuan ataupun pertubuhan, pengerusi cawangan, bahagian kan dalam politik kan dia ada cawangan, lepas tu bahagian, dah adur mana-mana parti politik. Tapi doktor cakap mesti wanita. Itu je lah. So Anis memang nak interview. Azam. Siapa lagi? On ke? Si on tak on? Aku boleh je tapi nak tanya soalan tu tak tahu nak tanya apa lah. Ni nombor 3. Ni ada soalan ni. Topik temu bual mesti merangkumi ni. Yang pertama, latar belakang ketua wanita yang dipilih termasuk tempoh ladang wanita. Contoh macam nanti nak pergi interview, dia ni memang ketua wanita lah ataupun ketua pengerusi ke persatuan ke. Kita tanya dulu latar belakang interview, latar belakang
ketua wanita ni dipilih tempoh berapa tahun dia menyandang jawatan tu. Selalunya macam mungkin ikut tempoh pilihan raya kot. Sebab kan bila kerajaan berubah, organisasi pun akan berubah. Itu pendapat aku lah. Yang kedua, kita akan tanya juga selepas dah interview latar belakang puteri ataupun ketua wanita tu, kita tanya juga latar belakang kampung yang dipilih. Contoh kampung Pinang Sebatang. Kita tanyalah background kampung tu macam mana, dia punya background. Mungkin kampung yang berasaskan pertanian, kampung yang tinggal dengan berhampiran dengan pesisir pantai dan sebagainya. So ini background kampung yang kita pilih tu. Mungkin kampung tu, dalam kampung tu dia ada berapa bahagian. Contoh macam kampung aku, kampung Sungai Duri. Dan kampung Sungai Duri bukan kampung Sungai Duri, dia ada macam dia ada kampung-kampung kampung kecil. Contoh kampung Sungai Kecil, kampung Surau, kampung Masjid. Kampung kan macam tu. Boy. Siapa? Okey, yang ketiga, kita akan tanya juga tentang isu jenayah di kampung. So, berbandingkan kita subjek ni kriminologi, memang terang-terang memang jenayah. So, kita kena tanya jugalah, setiap kampung, apa isu jenayah dia? Ingatlah kita buat masa Prof Azizan hari tu. Yang pasal komuniti. Itu adalah contoh lah yang kita pernah buat dahulu. So, dalam isu tu kita ada banyak isu kan. Contoh macam isu peningan dada, ketum. Ini isu-isu yang berlaku. Ni contohnya kita bagi peningan ketum dan kalangan remaja. Mencuri, peredaran dadah dan sebagainya. So kita kena bincangkan situasi isu tersebut. Okey, first tanya dulu, okey dalam kampung ni apa isu-isu sosial yang hangat sekali? Okey, jawablah contoh macam isu penagihan dadah. Kita bincang dengan ketua tu dengan mengenai isu tu dengan lebih jelas lah. Supaya makluman tu kita dapat banyak. Okey, selesai dah dapat makluman tu, yang keempat, kita minta pandangan tentang faktor wujudnya isu tersebut. Okey, contoh kita ambil isu penagihan dadah. Tanya dekat ketua kampung tu ataupun kat teman dia tu. Apa punca yang berlaku, faktor yang menyebabkan masalah ini berlaku? Mungkin dia kata terang adalah contohnya kampung tu dekat dengan sepadan. Contoh macam tu lah, dekat Kodian dan sebagainya, dekat dengan sepadan. So pengedaran tu lebih mudah dan orang yang menjual tu pun senang nak dapat ataupun bekal tu. Itu faktor-faktor lah. Kenapa jenayah itu boleh berlaku? Ini kita kena tanya jugalah faktor. Yang terakhir ialah kita kena tanya jugalah pandangan tentang cabaran untuk mengatasi masalah tersebut. Okey, dah ada isu, dah ada apa sebab berlakunya masalah tersebut. Dan kita kena tanya jugalah apa pandangan dia lah sebagai ketua kampung, ketua pemimpin kat situ, apa cabaran untuk mengatasi. Dia mesti juga ada cabaran untuk mengatasi, untuk mencegah, membendung masalah itu. So inilah antara topik yang kita nak temu bual nanti. Setakat ni ada 5 soalan yang berkaitan. So selesainya temu bual, 3 orang dah ni, so nanti temu bual tersebut kena tukar dalam bentuk Microsoft Word. So dia macam kita buat dialog verbatim. Contoh macam pekerja sosial dengan klien. Dia lebih kurang macam lah. Kita tanya, contoh peringkat awal kita dengarlah tu tanya soalan. Datang, Assalamualaikum, kami intro sikit, then setelah apa tujuan datang hari ni, kita nak temu bual sikit. Sebelum tu, kalau kita nak buat temu bual, macam biasalah kita kena ada buat janji temu dahulu. Contoh, nak temu bual lusa. Kita telefon dulu, janganlah kita terjah macam tu lah. Bila terjah, maybe dia boleh bekerja sama. Takut kebetulan hari tersebut dia ada kerja lain. So nanti dia tak akan bagi laluan kepada kita lah. Ketua-ketua ni kan sibuk, pemimpin adun semua ni kan sibuk. So ada banyak cara. Sama ada kita nak pergi ke rumah dia ataupun kita pergi ke pejabat sendiri. Andai ketua wanita tersebut memang dia pegang jawatan sebuah persatuan tu, contoh adun UMNO, cawangan Lembu Tebal. So pergi ke office. So nampak lebih mungkin lampiran boleh letak gambar-gambar sebagainya. Kan? Sebab kita pergi direct. Tu kalau office dekat pejabat adun dan sebagainya. Kalau yang jenis dekat rumah boleh je. Yang penting kita buat temu baru. Janji temu dahulu. So kita dah tukarkan temu bual tersebut dalam Microsoft Word.
ahli kumpulan perlu mengelompokkan tema temu bual mengikut topik temu bual. Okay, dah ni dia kita cuba asingkan lah ikut kelompok tema temu bual tu. Ini tak apa nak faham. Mari faham tak ni? Rasanya berdasarkan soalan tadi ni. Yang 5 Oh soalan. macam isu kat mana, yang ni faktor, ni kita asingkan macam tu. Betul tak? Dia macam bawa keluar isu lah yang ada kat masa temu bual tu. Contohnya isu Melanggar Hadas kita bawa keluar. Gabungkan dengan temu bual yang lain. Oh, kalau isu kita sadar kita asingkan lah. Temu bual. Macam dah tercakap dalam grup tadi. Contoh 3 orang tu mesti kampung yang berlainan je lah. Kita duduk jauh-jauh. And then isunya isu lain-lain. Betul tak? Kena satu isu tapi kampung lain. Pendapat aku kan. 3 orang tu memang kita sekarang duduk jauh-jauh. Kampung mesti tak sama. So topik tu pun nak sama. Susah lah nak cari satu isu tu. Satu isu saja. Pasal kampung lain macam susah sikit lah. So nak satu isu yang sama lah. Satu isu yang sama rasanya tak cukup. Sebab 25 muka surat. Mungkin kena ada 4 ke 5 isu. Dah cukup kan? Apa dia Faiz? Buat temu bual kita asingkan mengikut kelompok. Ya. Begitu kawan-kawan. Kiranya banyak Oh, isu betul lah lah. dalam satu Betul dia cakap kajian ni. ni. Betul. Betul tak macam tu? Okey, kalau Hasnul cakap betul, maka betul lah. Betul. Saya sokong Hasnul. Betul. Hidup YB. Okey, bagi nak memastikan tidak ada pertindihan tajuk, kita recce dahulu. So jangan contoh kan, janganlah kita stick dengan form tau. Kita just tanya, okey kampung Datuk lah, kampung Encik ni ada masalah apa, ataupun sembang-sembang dengan orang yang terdekat. Sembang-sembang santai, just nak tahu isu apa dekat kampung tu. Dah betul confirm dan dah ada banyak isu, so kita ambil lah kampung tu. Faham tak? Faham ke? Ya. Faham. Begitulah. So, temu bual Shu. Siapa lagi nak temu bual? Tak dengar Ali. Ali cakap tutup mic. Ali buka mic dulu. Kan? Ya, silakan. Aku boleh ada seorang. So, Ali nak temu bual. Shu nak temu bual. Siapa seorang lagi nak temu bual? Mestilah saya kan? Ya. Okey, baiklah. So, dah ada 3 orang temu bual. Seterusnya. Faiz, Ya, Hasnul? Hasnul rasa kan Okey, yang 3 Hasnul orang rasa? ni Okey. boleh pilih terus ke pembantu dia. Macam pembantu Oh. untuk buat verbatim nanti. Sikit. Rasa kutip salah satu. Saya. Siapa nak dengan saya? Sebab nanti apa tu? Sebab nanti kalau nak perincikan lagi soalan tu lagi senang boleh bincang. Ke macam mana? Baik, betul. Setuju juga macam saudara Hasnul cakap? Kan? Setuju. Kita ada 6 orang, 3 orang temu bual, 3 orang bantu. Jadi macam tak krik-krik sangat lah yang tu. Ada function juga kan? Ya, betul. Kalau kita saling melengkapi lah kan. InsyaAllah kita buat yang terbaik. Betul. Okey Kak. So, ikutlah mana-mana pun. Kita okey je. Sebut nama. Bisa terus. Okey, cepat. Siapa nak bantu show? Ni Siapa-siapa? pembuatan keputusan. Cepat. Di Aris, baju Aris. baju kuasa betul lah. Orang lah pilih. Bagi yang tu ini- sendiri pilih. Pilih Anak lah ni konsep. Konsep apa tadi belajar? Kita nak puas-puasa. Okey, Aris, kita 3 orang untuk temu bual. So, Eli, setiap siapa? 3 orang ni akan ada pembantu. Kan kita ada 6 orang. Aku Aris. Okey, Alien biar Haris. Mulalah. Okey. Okey. Nak Eli. Oh.
Asnu nak tahu mana ni? Asnu bantu saya lah. Ya saya. Betul. Ya, ye. Ya. Okey, Ya. Mana Iha? tak apa. Iha dia belum sampai ayat lagi. Jadi kita akan buat. No. Okey, dah selesai dah bagi semua kan? Macam rancangan masak-masak pula. Lepas tu, okey, laporan ni kena hantar 12 Julai. 12 Julai bila? Hari apa 12 Julai kawan-kawan? Sekejap kita tengok kalender. Tengok kalender dulu. Ahad. Hari Ahad. Jatuh pada hari Ahad. So, hari Ahad sekarang ni ada 15. So, lebih kurang 3 minggu macam tu, tak silap kan? Lebih kurang 3 minggu lah. Tugasan ni perlu disiapkan. Oi. Dah jadi SU SUK di Pejabat Menteri. Okey, seterusnya. Okey, teruskan. Panjang report ni macam dia 20-25 page. So kita ada 6 orang, nanti mungkin akan ada pecahan lah. Buat dulu kan, tengok isu tu macam mana, nanti kita akan cuba huraikan lagi lah. Kita buat antara 20 hingga 25 lah. Kita tak stick dengan okey kita kena buat 25, tak. Sebab kita tak tahu isinya ada berapa yang tu lah. So kita biar dulu. Tengok pening-pening. Okey, yang 12 poin macam mana? Oh ni spacing ni, jarak-jarak. Size pun. 12 poin apa? Font. Tu poin tu. Font. Apa Poin ni point? bukan poin ni. Markah Tanjak ke? kita kan. Gila tu. Bukan. Size tulisan kot. Oh Saya ada tulisan. ke? Betul. Saya tulisan. Saya tulisan. Yalah kan. Tu macam dekat atas tu. Saiz tulisan. Dia tulis Okey juga. sikit lah. Salah faham. Tulis juga Cut. Mantap. Iha. Wow. Okey. Okey, selesai. So dah tukar dalam Word, kita akan tukar dalam bentuk PDF. Dan kumpulan perlu menyediakan video persembahan. Kumpulan yang dirakamkan terlebih dahulu. Maksudnya kita kena present antara kita dan bentang ataupun kita buat video berbentangan. Kau macam mana tu? Boleh selit-selit sikit video yang IV tu. Cantik, menarik, tertarik. Kiranya kita kena IV dulu ke lepas tu presentation baru hantar report. Macam tu. Asalnya dia memang kena IV. Sebab dalam IV tu kita kena keluarkan verbatim tu baru boleh. Kiranya report tu hantar hari 12 tu lah. Okey, jangan. Faham lah. Pening kan? Yang kita Laporan dia hantar 12. Maksudnya bila dah siap laporan mesti dah siap semua kan? sekali dengan slide. Dia kata slide kan? Doktor kata slide kan? Nanti kita tanya dekat Afifah, nanti Afifah akan tanya dekat doktor. Iya, baik. Okay, so dah buat report semua tu, tengok balik tadi. Okay, setiap bulan juga perlu menghantar sekurang-kurangnya 3 video perbincangan. Hari ni perbincangan awal tadi kita dah record semua, kita hantar dalam Facebook page tu. Facebook group. Facebook. Dan nanti 29 Jun ni hari Isnin kita buat lagi perbincangan hari Isnin. Dan akhir sekali kita buat 6 Julai. 6 Julai hari asal waktu kelas juga ni. Tak, Isnin Khamis. Isnin juga ni kosong. Isnin. Okay. Isnin. Isnin lah. Isnin. Okay, so kita ada perbincangan 3 lah. So hari ini merupakan meeting pertama lah. So nanti kita dah ada rangka sikit, dah ada draft apa nak dibincangkan. Kita akan bincang dalam pertemuan yang kedua lah. So sebab arahan dari sini, perbincangan harus dalam waktu kuliah. Maybe
kuliah tidak ada tapi kita kena teruskan bincangan. Macam hari ni lah. So setiap perbincangan tu kena ada bukti dan di-uploadkan ke dalam Facebook. So setakat ini jelas kawan-kawan, sahabat-sahabat seperjuangan. Jelas Faiz. Okay, record semula. Okay, dah pilih tajuk. Dah lama. Okay, akan dah 3 orang temu bual. So dah dibantu oleh sahabat lain sebagai untuk segi dialog, seperti dan sebagainya. Okay, dah ni. Temu bual dah fokus kepada ketua wanita. Tak kisahlah persatuan ke pertubuhan politik sekalipun, pengerusi cawangan bahagian mana-mana parti politik. Tak kisah UMNO ke, PKR, semualah roket ke, bulan penuh, bulan separuh, pergi saja, nak risau. Okey, nak temu bual ni, pemakaian macam mana Faiz? Nak bawa apa Faiz? Okey, semestinya kita kena pakai formal. Bila kita pakai baju, contoh baju Fila, Supreme, seluar, tracksuit, kasut, Viper, tak sesuai. Kita gunakanlah nak lebih cantik, pakai pemakaian yang kemas lah, macam formal sikit. Contoh, kita pakailah kemeja. Nak nampak mantap, badu babe, pakailah baju korporat kita. Lama tak pakai kan. So, nak bual orang besar ataupun pemimpin ni, kita kena kemas jugalah. Tunjukkan kredibiliti seorang student. So, nak lebih nampak kepercayaan tu, sediakan kad matrik sekali. Masa aku pergi jumpa dengan agensi pun, aku akan sediakanlah kad matrik supaya orang lebih percaya. Contoh sebab andai kita tak bawa surat. So, ni backup kita lah. Oh, ni student ada kad matrik. So bila kita pakai kad matrik tu di kantung, bila kita masuk ataupun nak jumpa, orang lebih mudah nak beri laluan ataupun orang macam percayalah bahawa kita ni student. Ada tujuan kan untuk ni. Dan nyatakanlah bila dah buat temu bual tu, nyatakanlah apa tujuan kita datang untuk temu bual. Okey. Supaya kita cerita jelas lah. Kita ni merupakan pelajar UUM dalam pengurusan kerja sosial. Ada sikit tugasan daripada pensyarah mengenai temu bual, mengenai inilah kampung dan juga isu-isu yang berlaku. Itu kita boleh cakap lah nanti. Supaya benda tu jelas lah. Kadang datang ni nak buat apa ni, jumpa saya ni. Kita pun macam blur. Saya main ni sebab nak temu bual lah. Tu macam tak jelas tau. Bagi kita jelas lah kan, supaya dia pun nampak, dia pun kena prepare juga kan. Mungkin maklum-makluman tu dia kena prepare juga. So bila kita temu bual, dia taklah macam makluman tu taklah sikit sangat. Kita maklum awal lah kepada kita nak orang yang nak temu bual tu. Okay, kita nak maklumat macam ni. So nanti dia boleh prepare lah 2-3 hari sebelum temu bual tu. Dia taklah macam gagak dan sebagainya. So kalau nak rakam, dia kena bentuk landscape tau. Kalau handphone ke mana-mana kamera ke, kita rakam temu bual, make sure landscape. Bila kita buat video, dia nampak cantik lah. Bila kita buat dalam bentuk portrait, dia akan panjang tau. So dia akan kosong tepi tu. So sekarang ni ada soalan untuk temu bual ni? Ada, faham. Bagi aku, kalau ketua kampung tu dia memang dari kampung, kita gunalah bahasa yang janganlah terlalu formal, takut nanti jangan macam tinggi sangat. Cuma nanti kita ubahlah bahasa tu dalam word tu yang nampak formal. Sekiranya dia tu memang YB dan sebagainya, kita guna formal lah. Setakat tu yang tu je lah. Apa lagi nak ditanya? Silakan kawan-kawan. Panjang. Okey. Apa dah ni? Cakap. Apa dah? Cakap.
Cakap. Okay, cakap. Okay, panjang video tu berapa minit kan Faiz? Okay, video tak tahu, kita tak limitkan video tu. Just yang penting makluman kita dapat. Contoh, kalau itu video kita tu lebih 5 minit. Tapi maklumat tak dapat. So rugi juga. Yang penting video kita tu ada je lah apa yang doktor minta tu lah. Ada 5 isu topik tu kena. Yang pertama latar belakang background ketua wanita tersebut. Yang kedua latar belakang kampung. Lepas tu baru kita masuk isu jenayah. Lepas tu apa faktor wujudnya jenayah tersebut dan pandangan tentang cabaran. Itu yang penting. Maksudnya kita anggarkanlah lebih kurang 3 ke 8 minit macam tu lah. Lebih kurang tak lebih 10 lah. Jangan lama sangat. Ikut. Yang penting isi kita nak tanya tu memang tercapai. Takut nanti video banyak-banyak pun tapi tak dapat intipati apa kita nak tu pun masalah juga. Sebab kita nak kena hurai dalam bentuk laporan. Banyak juga 20 ke 25 page. Dan make sure cakap dekat dia kadang dia kita libatkan parti politik. Yalah orang risau lah kan. Yang ni didedahkan ke apa ke. Cakap lah ni tugasan. Dan saya jangan risau. Segala perbincangan ini tidak dituju dan disebarkan untuk tujuan yang tidak baik. Dia untuk tujuan pembelajaran sahaja. Bukan nak tahu pasal nak pun, just tahu pasal isu kampung. Tapi dia tanya tu lah orang yang berpengaruh, itu sahaja. Kadang-kadang tu lah ada orang risau. Kalau lebih cantik lagi, mungkin kumpulan lain tak nampak benda ni. Kita ambil nama penuh ketua wanita tersebut, jabatan jawatan. Lepas tu gambar sekali. Ingat, make sure gambar tu ikut SOP. Darah 1 meter. Tengok apa isu. Mah pun tak buka lagi. SOP betul ya? Macam tu lah lebih kurang. Jaga SOP, hand sanitizer tu penting. Apa lagi soalan? Aku tak tahu dia nak tanya apa sebab tak buat. Kalian nampak apa yang kita nampak ni? Nampak. Masih Nampak kan? nampak Kita nak buat temu bual dengan orang kampung ataupun yang penting wanita. Lepas tu 5 topik nak tanya. And dia tukar dalam verbatim work. Syu tak dengar sebab Syu tutup mic. Tak apa, tak cakap apa pun. Oh, nampak dia cakap tadi. Cakap ni dia lah apa lagi soalan yang kau nak tanya? Mungkin saya tak nampak. Tak nampak Faiz. Asno ada tak Asno? Cadangan ke apa? Malah aku tak buat kamera, tak nampak. Yalah. Aku online dekat PC. Tadi cakap nampak ni fokus tadi. Sekarang tak nampak pula. Apa yang tak nampak Arif? Semua cakap. Arif. Sebab hari dia tak nampak lah. Nampak pula dah. Nampak. Aduh, benda satu ni. Nampak lah tu. Okey, Arif sini. Kita kena buat temu bual. Temu bual ni 3 orang warna pertubuhan. Syaratnya mesti wanita, tak boleh lelaki. Kalau lelaki tak sah. Okey. So temu bual ni kena 5 topik sentuh. Faham Arif? First tanya latar belakang dulu ketua wanita tu. Dia punya background jawatan, berapa dah berkhidmat, berapa tahun dah pegang jawatan ni. Itu background dia lah. Apa-apa yang berkaitan dengan tu. Yang kedua, Cik Arif, tanya juga tentang latar belakang kampung tu. Kalau kampung ke ataupun mungkin. Tanyalah, kampung ni apa dia punya fokusnya. Contohnya saya cakap tadi, kampung ni mungkin dia kampung yang pertanian, aktiviti pertanian. Contoh, dia tinggal di kawasan yang dengan pesisir pantai. Contoh. So ni antara maklumat-makluman tentang kampung. Dan mungkin dalam kampung ni dia ada pembahagian kampung pula, sub-sub kampung. Kan dalam kampung kan dia ada banyak kawasan. Itu contoh. Yang ketiga, dah sembang-sembang mai.
Saya nak isu jenayah tu. Apa isu jenayah dekat kampung tu yang panas lah. Contoh macam isu dadah, ketum. Ini contoh. Dah tanya semua tu, cuba yang ni antara benda yang kita perlu highlight lah. Kita tanya banyak sikit, kita bincangkan isu ni. Supaya nanti laporan kita panjang, bukan hanya pendek. Contoh dia tanya, Encik, di kampung ni isu apa paling panas ataupun yang menjadi masalah besar lah buat remaja misalnya. Dia cakap isu dadah. Lepas tu dia pun diam. Kita balik, kita cuba congkil sedikit. Okey, dia sebut dadah kan? Dekat mana yang budak-budak ni selalu dapat dadah? Mudah sangat dapat dadah kan? So apa yang menyebabkan mereka ni? So kita cuba gunakan kaedah intervensi atau mobile. Jangan kita tanya sepatah, dia pun jawab sepatah. Nanti tak banyak ada isu tu. Itu mengenai isu jenayah. Lepas tanya isu jenayah, tanyalah pula, okey, tadi Datuk ataupun Cik dah tandakan kampung ni ada isu ni. So, boleh saya tahu apa faktor-faktor yang menyebabkan remaja ataupun masyarakat kampung ni terlibat. Tu okey, ni sekian ni dia cerita. Lepas tu cuba tanya lagi yang nampak-nampak boleh bantu untuk dapat maklumat banyak lagi. Kan, selalu waktu kegiatan ambil minum ketum ni, waktu bila yang kemuncak ya? Takkan saya cakap okey, mungkin kampung saya ni waktu malam. Dan kawasan mana yang menjadi tumpuan mereka minum. Takkan nak minum kat kedai kopi. Kan? Kedai Pak Mat tu. Nanti kena tangkap lah. Dah tak ikut SOP. So mungkin mereka menjalankan aktiviti ni di dalam kawasan sawit dan sebagainya. So kawasan-kawasan yang tertutup supaya tidak ternampak oleh masyarakat. Tu contohnya. Okay. Lepas dah faktor tu, yang terakhir sekali, tanya jugalah dia. Sebagai pemimpin kawasan di sini, apa pandangan tentang cabaran untuk mengatasi? Ialah kita mesti ada usaha untuk membendung masalah ni. So bila saya tahu apa usaha yang dibuat dan apa cabaran yang dilalui oleh pihak tuan dan juga jawatan kuasa. Contohnya dululah. So Aris nampak tak Aris? Okey, selesai temu bual kawan-kawan. Kan kita dah berbantu. Nanti temu bual tu akan ditukar dalam bentuk Microsoft Word. So sama-sama lah tukar-tukar kan. Kan ada 3 kampung. Mungkin satu kampung tu akan ada lebih dari satu isu. Mungkin isu dadah, isu ketum, isu merempit, merompok dan sebagainya. Ni isu-isu yang melibatkan dalam kriminologi lah. So dah tukar semua tu. Nanti kita akan buat pengasihan ikut tema. Kan ada tema tadi macam Hassan cakap. Ikut sub. Dan mungkin isu ni tak sama. Kampung isu lain, kampung jadi lain. So kita cuba kelompokkan tema. Okay, dah habis tu, kita masuk dalam laporan. Laporan ni lah kita nak buat 20 hingga 25 page. Okay, laporan ni kena ada apa Faiz? Okay, laporan ni dia kena ada pengenalan dahulu. Lepas tu masukkan juga skrip tadi. Skrip yang temu bual tadi dah tukar dalam bentuk verbatim kan. Kita masukkan dalam lampiran. Okay, kita kena juga ada tema temu bual. Mengikut topik. Kan? And then yang penting sekali ialah dalam laporan kita tu, apa peranan pekerja sosial dalam menangani isu di kampung. Tadi just pemandangan ketua kampung kita tu. Sebagai pekerja sosial, apa peranan kita dalam menangani juga isu ni di kampung tersebut. Faham tak? Dan yang terakhir, dah ada peranan apa cadangan untuk tangani isu tersebut. Itu dalam laporan. So faham tak kawan-kawan semua? Okay, laporan ni kena hantar bila? Kena hantar 12 Julai. Hari apa? Khamis tadi kan? Ahad. Ya, so 20 hingga 25 page. Sekarang kita tak tahu lagi berapa kita nak anggarkan. Cuma kita buat dahulu segmen ni. Yang penting ada sub-sub topik yang perlu kita tanya yang kena ada dalam report. Dan report tersebut dah kan dalam Word, dia tukar dalam PDF. Supaya lebih cantik lagi. So, bila presentation nanti, kita akan tunjukkan sebuah video persembahan lah. Sama ada kita kasih jugalah semua video pada peringkat awal ni. Ni boleh masuk juga nanti. Kan? Sebagai montaj kita kan. Lepas tu video temu bual sikit, gambar-gambar yang berkaitan lah. Cuma doktor tak stickkan berapa minit video tersebut. Itu sahaja. Dan doktor minta juga
kita kena adakan 3 rakaman video perbincangan kita. Hari ni 15 Jun dan juga 6 Julai. So ini peringkat awal kita bincang ni lah. Kita buat arihan tugas, apa kita nak cari. So semua dah faham dekat sini. Dan video tersebut yang kita dah buat semua cantik molek tu, kita kena ada bukti. So kita kena upload dekat Facebook, rasanya dekat grup teknologi tu lah. So itu sahaja. Harap faham semua. Arif dia gelak je. Ha ha ha. Okey, itu sahaja kawan-kawan. Saya harapkan semua faham lah. Sebarang pertanyaan, sila ajukan dalam grup. Kan? Hidupkan grup itu sebagai mafia. Mafia. Okey. Itulah. Ada apa-apa lagi pertanyaan? Ada pun mungkin cadangan? Tak ada apa-apa nak cakap, cumanya sekali lagi lah nak minta maaf sebab aku korang direct masa meeting petang. Kalau tak boleh buat Tak masa apa. kerja. Okey lah. Alhamdulillah kan. Kita Macam mana? Nak buat apa dulu? okey, gerak ke kita sekarang. Menggunakan tempoh lama kita jangan relax. Cuma itulah yang mana yang temu buat tadi tu, boleh dah buat Ricky, boleh dah buat research sikit kampung mana nak buat, lepas tu dapatkan nombor kontak yang mana berkaitan. Make sure wanita, bukan lelaki. Separuh. Bukan So puan kita separuh. tu lah. Apa yang separuh? Dia bukan lelaki, bukan. Faham. So yang tadi tu yang Ellie, Shu dan juga saya akan cuba dapatkan nombor kontak lah. Nanti apa-apa pertolongan, kita akan minta tolong lah dengan kita punya sahabat yang membantu tu. Faham tak Asno? Sekarang ni itulah progres kita kerja sekarang. Kita tak boleh buat lagi report sebab kita kena jalankan temu buat dahulu. Cuma tengok-tengok tempat Okey. dulu kan. Ya, betul. Dan ni bergantung kepada orang yang pergi temu buat tu. Dia akan decide lah kamu mana yang nak buat, kamu sebelah ke, kamu tengah ke, kamu bawah ke. Itu terpulang kepada penemu buat tersebut. Nanti sebarang masalah, bantuan akan dimaklumkan kepada pembantunya untuk membantu. Okey Asna? Bos. Okey. So insya-Allah kita cuba buat yang terbaik segi laporannya, segi videonya. Kita akan cuba bantulah gunakan segala kepakaran setiap orang tu untuk memberi yang terbaik insya-Allah. Baik. So Syu dengan bersedih dah. Kita sentiasa berada bersama dengan sedih, lupakan kisah yang lama, gunakan hidup baru. Semangat. Okey lah. Okey kawan. Okay. Pergi Bye. ke rumah Pak Labai, rumah yang Oh, ditambah ada. rambai. Okay. Makan cabai. Assalamualaikum. Bye-bye. Baik. Salam. Okay. See you soon guys. Okey lah.